Audio Jungle. Seperti mana berlaku di Melaka atau Sarawak, tidak ada petanda perubahan itu berlaku. SOP dijelaskan oleh Saudara Said Ibrahim itu terlalu kuat memihak kepada kerajaan berkuasa. Maknanya SPR sendiri itu pun tidak ada kekuatan untuk memberi teguran dan memastikan pilihan raya itu bebas dan adil. Apa tugas SPR? Tugas SPR itu bukan saja ikut peraturan-peraturan kecil ini. Suruh daftar daripada Singapura pun dia gagal. Tidak ada usaha selain daripada penjelasan biasa. Tugas SPR itu mencari jalan bagi kemudahan dan memudahkan orang keluar mengundi. Bukan sekadar kerja sambil lewat. Ingat dulu masa undi 18. Oh tak siap, tak ada peran. Macam-macam alasan. Sehingga kita beri kata dua kepada Perdana Menteri Ismail Sabri. Memorandum persefahaman akan batal sekiranya undi 18 itu tidak diluluskan. Ini yang diputuskan oleh PH. PH yang menetapkan. Mesti diselesaikan akhir tahun lalu. Barulah boleh selesai. Bukan SPR. Jadi dalam hal ini, kita mahu SPR ini bertindak lebih proaktif. Lebih proaktif. Ya. Berwibawa. Menetapkan SOP dan dengan syarat boleh. Semua mesti pakai mask. Yang melainkan tengah berucap lah. Kalau jaraknya agak jauh. Jadi saya lihat ada satu dua orang tak pakai, biar pakai mask. Nanti kalau dia ambil gambar, kita langgar. Dari peraturan, kena denda. Baik. Yang kedua, SPR juga yang harus menentukan. Media bebas. Harus SPR yang memberi teguran. Tetapi dia tak berani tegur kerajaan. Ini menjadi masalah kepada kita. Walaupun sudah merdeka dari lebih dari 6 dekad. Jadi media, SPR, kepada pelanggaran peraturan, semua pengumuman perancangan projek-projek raksasa kerajaan itu mau diumumkan sekarang. Ya. Sekurang-kurangnya sebelum hari penamaan calon, di mana SOP diperketatkan. Tapi pelanggaran itu terlalu nyata. Ya. Jadi saudara, kita harus terima kenyataan. Kita berjuang mengikut lunas demokrasi dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi ini bukan alasan untuk kita tidak harus bekerja kuat. Kalau kita ambil sikap sampai lewa, harga barang jangan naik. Badan kehakiman harus bebas. Kalau anak kita di kampung, hisap dadah, hukuman. Kalau anak tauke besar, ada rundingan. Kalau ini diteruskan, maknanya kita tidak bangkit untuk tuntut perubahan. Rakyat mesti menentukan. Ada orang gunakan masalah umpamanya, bila saya tegur 2.8 bilion ringgit dikeluarkan bercakap perjudian, digunakan sentimen gunanya Anwar anti judi dan mengambil tindakan yang tidak disenangi oleh orang Cina. Isu dia ialah memberi pinjaman tanpa ikat jamin kepada syarikat perjudian di luar. Ini bukan isu Cina, Melayu, Islam bukan Islam. Ini isu governance. Tapi kita kena tahu bagaimana diputar belikkan. Bila kita bagi tahu, termasuk di Ulu Tiram, bahawa kita harus teruskan agenda reformasi. Mana ada parti sekuat kita turun ke jalan, pertahankan hak rakyat, dipukul, dipenjarakan ribuan orang yang menjadi mangsa. Untuk apa? Pastikan harga barang jangan naik. Pastikan penguasaan jangan pilih kasih. Pastikan jangan ada kezaliman dalam negara ini. Pastikan pilihan raya itu bebas. Itu yang diperjuangkan oleh keadilan selama lebih 20 tahun. Jadi jangan sia
sia-siakan semua ini semata-mata kerana kita rasa letih. Ada orang kata kepada saya, letih lah, lelah. Kerana nak harap perubahan, lagipun ini negeri Johor sahaja. Kita bila berlawan ini, sama ada pilihan raya kecil, Dewan Undangan Negeri, atau pilihan raya negeri, atau pilihan raya nasional, tidak ada tolak ansur. Kita harus lawan tetap. Baru harus bangkit semangat. Ada keupayaan. Ada kadang-kadang di kalangan kita letih mencetuk nenek. Anggap semua masalah. Kerja kamu sebagai pemimpin, sebagai ketua cabang, sebagai calon, menyelesaikan masalah. Bukan cerita masalah. Tugas kita menyelesaikan masalah rakyat. Jangan pergi kepada rakyat cerita masalah kamu. Nah ini kita faham. Susah. Apa yang tak susah? Siapa yang fikir tak susah nak menang di Pasir Gudang? Pertimbangan biasa tak mungkin menang. Lawannya Menteri Besar. Lawannya di kawasan Kubu UMNO. Tapi menang tidak? Menang. Ledang. Perkiraan awal tak mungkin menang. Tetapi kerana kegigihan, bukan sekadar pimpinan cabang, rakyat di bawah. Jadi jangan masalah titik bengik cabang dengan ranting, setuju tak setuju, jalan lawan, baru boleh menang sebagai satu pasukan. Ini sudah kena ingat, ya? Kerana saya tengok sekarang kanan macam lembek, lemah rasanya. Sebab apa? Memang ada. Jangan fikirkan tak ada masalah. Mana boleh tak ada masalah? Antara parti. Tapi saya syukur Alhamdulillah. Kerana Johor di antara dalam pengalaman sejarah kita, dalam Pakatan Harapan, dengan DAP dan Amanah, itu rundingan selesai dengan baik awal lagi. Belum pernah kita catat begitu. Jadi kalau ada masalah-masalah lain yang berbangkit, kita hadapi. Tapi jangan hilang fokus. Fokus kita memenangkan calon-calon kita. Dan kita harus waspada. Kerana agenda masing-masing, pelbagai. Dan seperti mana saya sebut, dalam Kongres Keadilan tahun lalu, bila bicara soal keadilan ini bicara soal derita rakyat. Sebab apa? Isu apa yang kita bangkitkan? Ini kita dengar saudara yang jadi calon, kempen, kena ingat. Jangan samakan pengalaman kita dengan yang lain. Ada yang cakap soal kestabilan. Kestabilan untuk apa? Tak, untuk perpaduan Melayu dan Islam. Stabil itu untuk jaga rakyat, bukan stabil nak curi harta rakyat. Perpaduan itu sama ada Muslim atau perpadanan negara, itu untuk mengangkat martabat rakyat, kurangkan harga barang, hentikan penyelewengan dan rasuah, naikkan gaji pekerja, tahu nasib miskin bandar dan miskin kampung dan desa. Itu tuntutan perpaduan. Bukan perpaduan untuk perkuatkan diri. Senang kita rasuah, tak ada orang soal. Sebab apa? Kerajaan stabil. Dan kita orang Melayu bersatu padu. Untuk apa? Untuk kayakan pimpinan. Dalam Al-Quran bila sebut tentang perpaduan, semua orang tahu kewajipan kita bersatu. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Semua tahu. Bersatu itu pegang bertali Allah, kebenaran, hak, tolak kezaliman, tolak rasuah, tolak penyelewengan. Bersatu untuk itu. Bukan bersatu untuk macam Alibaba ada 40 penyamun. Bersatu itu tidak, bersatu. Bawa 40 penyamun bersatu, luar biasa, Pak. Ya. Tapi 40 penyamun itu bersatu untuk apa? Masing-masing samun. Satu untuk kamu, satu untuk aku. Tapi yang berlaku oleh penyamun-penyamun sekarang ini,
Satu untuk seluruh rakyat, 1000 untuk aku. Itu yang jahanam negara ini. Ini saudara harus fikir dan renung betul-betul. Kita bicara ini soal survival negara kita. Mana pernah sejak 57 merdeka, 69 peristiwa 13 Mei, sebelum itu 63 Malaysia, di mana isu kaum, pergeseran kaum dan agama begitu parah. Sebab apa? Sebab kelemahan pimpinan. Sebab pimpinan nawaitunya itu stabil, bersatu padu, tolak ansur soal rasuah, satu persatu. Dulu 1MDB belum pun selesai, masih ada yang keliru. Bayangkan apa jadi kepada kita ini. Bercakap soal bersatu di kalangan orang Melayu dan Islam. Bicara setengahnya tentang perpaduan rakyat Malaysia. Tetapi syarikat kerajaan yang rugi puluh-puluh bilion yang kita kena bayar, kita terima tak ada apa-apa. Dan 2-3 hari lalu ni heboh balik sebab cerita Jolo. Ini bukan soal Melayu. 1MDB itu Melayu pun pandai, Cina pun pandai. Jadi dia kalangan Melayu pandai dan Cina pandai bersatu padu untuk rompak rakyat. Cerita Jolo keluar balik dan Wall Street Journal, New York Times, seluruh media dunia. Seorang pengusaha yang bersama dengan Datuk Seri Najib ketika itu, tapi dia, Jolo, boleh berpoya-poya belanja berjuta-juta ringgit, cari model yang terkenal, Paris Hilton. You ingat nama dia kepala? Tak tahu siapa Paris Hilton? Ya tahu tapi tak berani mengaku. Kalau saya ditanya, kamu ni kerja apa, dia ingat nama model ni? Ya, Paris Hilton. Satu malam berjuta belanja. Duit siapa? Duit kita. Duit rakyat. Pekebun kecil, petani, nelayan, buruh kasar. Apa hal? Apa yang jadi pada negara kita ini? Ada seorang lagi model dari Australia, diberi rantai emas, rantai berlian. Bila heboh sekarang dia pulang balik. Duit tahan. Model cantik itu pun bila orang sibuk-sibuk riuh kedah duit itu, duit curi negara, dia bagi balik. Tapi yang penyangga-penyangga ni tak bagi balik. Sudah dia tak bagi balik, dia ambil duit kita. Ada yang sokong pula. Ini cabaran bagi kita kerana tak ada pencerahan. Ini mengaitkan kita. Ini bukan budaya Melayu atau budaya Islam. Ini bukan budaya Hindu atau budaya Buddhis atau budaya Kristian. Bukan. Ini semua penyelewengan daripada asas pembinaan tamadun kita.